Okey, datang untuk melihat sekolah di mana jumlah muridnya ramai, agak padat dan operasi ataupun perjalanan sesi rehat ini terpaksa dilakukan banyak kali. Ini kerana kita mendapat rungutan daripada ibu bapa, ada sekolah-sekolah memandangkan kantinnya tidak dapat tidak dapat memenuhi keperluan untuk menempatkan murid-murid sewaktu rehat. Maka masa rehat itu dilaksanakan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada sampai 5 kali. Dan ini menyebabkan rehat terawal itu kadang-kadang sesetengah sekolah mengambil keputusan untuk membuatnya lebih awal, iaitu ada yang mula rehat seawal 8:30 pagi. Jadi kalau rehat ini terlalu awal, selang masa antara rehat hingga murid ini kembali ke rumah ataupun belajar di sekolah itu adalah panjang. Jadi sebab itu kita bila mendapat pandangan dan mendapat maklumat ini, kita turun ke bawah untuk melihat apakah pendekatan yang kita boleh laksanakan supaya tempoh masa itu tidak terlalu awal. Kalau 8:30 dia start makan dah waktu rehat, jadi nak tunggu sampai 12:30 itu terlalu jauh, especially untuk anak-anak kita yang masih kecil. Jadi kita dapati perkara ini akan biasanya berlaku di sekolah di mana kepadatannya meningkat. Maknanya asalnya kantin ini katakanlah untuk beberapa ratus orang, namun begitu kapasiti jumlah murid ditingkatkan, maka kapasiti kantin itu tidak ditingkatkan selari dengan peningkatan kapasiti jumlah murid. Sebab itu jika kita lihat sebelum ini kita menumpukan kepada perkara berkaitan dengan sekolah-sekolah yang mempunyai murid yang ramai atau sekolah-sekolah padat. Namun begitu hasil daripada tinjauan kita di sekolah-sekolah padat ini, kita mendapati satu lagi perkara yang kita kena lihat adalah berkaitan dengan kantin ini. Dan kalau setengah-setengah itu ada ruang untuk pembesaran kantin, namun ada setengah-setengah sekolah agak sukar. Jadi kita sedang teliti perkara ini supaya sesi rehat itu tidak dilakukan terlalu banyak kali, menyebabkan rehat terawal itu akan bermula terlalu awal sewaktu di sekolah. Jadi itu antara perkara yang kita sedang teliti di seluruh negara. Jadi pagi ini kita datang membuat tinjauan. Saya dah melawat sebuah sekolah lagi di mana sesi rehat dilaksanakan selama 5 kali, bermula seawal 8:30 pagi. Jadi perkara ini kita akan beri perhatian supaya anak-anak kita ini bila datang ke sekolah, tak adalah dia dah rehat pukul 8:30 nak tunggu balik pukul 12:30, itu terlalu lama untuk mereka. Umumnya kapasiti kantin ini dapat memenuhi atau menampung jumlah pelajar. Ada sekali 2 kali itu biasa. Tapi kalau dah kapasiti kantin itu sewaktu dibina itu agak kecil berbanding dengan peningkatan jumlah pelajar atau jumlah murid, maka ini memerlukan satu perhatian khusus. Jadi sebab itu kita ingin melihat perkara ini supaya tak berlarutan. Jadi kita address lebih awal, kita buat tinjauan dan survey lebih awal, jadi kita tahu apakah tindakan yang kita boleh ambil. Jadi ini merupakan satu usaha kita untuk menambah baik proses di sekolah ini untuk memudahkan pengoperasian itu sendiri dan seterusnya meningkatkan kecekapan. As I said, our focus ini untuk tingkatkan kecekapan, memudahkan perkara-perkara pengurusan di sekolah, dan ini secara tidak langsung memudahkan murid-murid kita juga. Beberapa perkara yang kita bawa, secara umumnya ada 11 inisiatif yang kita kemukakan kepada Kementerian Keuangan, melibatkan kos sekitar 6.8 bilion ringgit. Ya, ini adalah inisiatif yang kita sebut untuk bajet kali ini. Ini tak bermakna yang lain-lain tak ada. Jadi saya nak jelaskan di sini, dia ada 3 kluster utama berkaitan dengan murid, berkaitan dengan guru dan berkaitan dengan infrastruktur. Jadi itu merupakan 3 teras utama apa yang kita lihat dalam konteks bajet kita kali ini. Kita punya wish list adalah berdasarkan 3 teras utama ini. Nah, dalam setiap teras utama ini ada pelbagai perkara yang kita sentuh, dan apa yang paling penting kita ingin melihat supaya dengan inisiatif ini, keseluruhan ekosistem pendidikan ini kita dapat terus tambah baik dari semasa ke semasa. Dan antara yang kita rasa memerlukan perhatian khusus adalah berkaitan dengan guru. Sebagai contoh, salah satunya adalah berkaitan dengan peranti untuk guru. Jadi ini antara perkara yang kita tekankan
Kerana apa? Jika kita lihat secara umumnya kaki tangan awam ini biasanya disediakan sama ada dengan laptop ataupun desktop workstation masing-masing. Tetapi dalam konteks guru ini tidak disediakan sedemikian ya. Jika kita lihat perkhidmatan lain ada disediakan. Memandangkan kita bergerak ke arah mendigitalkan pendidikan, maka peranti untuk guru ini merupakan satu komponen yang amat penting kerana lepas ini banyak lagi perkara-perkara yang kita akan otomasikan dan juga kita akan digitalkan pendidikan kita, termasuklah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Kita mahu guru menggunakan lebih banyak inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, dan dalam konteks dunia digital ini salah satu komponen paling penting adalah peranti untuk digunakan oleh guru-guru ini. Jadi ini merupakan antara komponen utama kalau saya boleh sentuh sikit berkaitan dengan guru. Ini tak termasuk tentang latihan-latihan guru. Ini juga kita lihat bahawa apabila kita melakukan transformasi kepada sektor pendidikan, apa yang paling penting adalah untuk kita pastikan guru-guru kita ini mendapat latihan yang cukup baik, latihan yang mantap bagi memastikan perkara-perkara yang kita ingin laksanakan itu dapat kita laksanakan dengan cekap dan teratur. Dalam konteks ini, latihan-latihan termasuklah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran itu akan terus kita beri keutamaan. RMT, rancangan makanan tambahan ini, dan saya telah sebut beberapa kali bahawa ini merupakan antara perkara yang kita tekankan ya, supaya RMT ini dapat kita tingkatkan. Peruntukan untuk RMT ini kalau sekarang ini kita RM2.50 RM2.50 di Semenanjung sebagai contoh, kita mohon ditingkatkan lagi mengambil kira situasi dan keadaan semasa. Anak-anak kita yang memerlukan pendidikan khas ini dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain dalam arus perdana dengan infrastruktur, kemudahan serta kecakapan yang sama. Sebab itu kita mahu lihat segala perkara pembangunan infrastruktur untuk murid berkeperluan khas dan juga latihan guru ini dapat kita tingkatkan. Kita telah laksanakan untuk tempoh 3 atau 2,5 tahun yang lepas banyak perkara yang kita telah laksanakan untuk pendidikan khas ini, dan kita mahu perkara ini terus diberi perhatian penting bagi memastikan semua anak-anak kita dalam sistem pendidikan mendapat yang terbaik. Seterusnya berkaitan dengan STEM, mata pelajaran sains, teknologi, engineering and maths. Ini merupakan salah satu perkara yang kita tekankan. Kita tahu bahawa enrolment dalam STEM ini semakin hari nampaknya semakin menunjukkan penurunan. Sebab itu kalau tidak ada intervensi yang menyeluruh, ini perkara bukan baru ya. Enrolment dalam STEM ni kita dah hadapi ini bertahun-tahun yang lalu. Cuma kita dah ada intervensi, namun this time kita mahu lihat intervensi yang lebih menyeluruh. Sebab itu kita memerlukan peruntukan yang lebih spesifik untuk perkara berkaitan dengan STEM ini bagi memastikan enrolment dalam mata pelajaran STEM ini terus dapat ditingkatkan dan kita dapat menyediakan modal insan dan tenaga kerja masa depan yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini bagi membolehkan Malaysia terus bersaing di peringkat dunia. Selain daripada itu, kemudahan-kemudahan di college vocational juga, perkara-perkara berkaitan TVET merupakan antara perkara lain yang kita tekankan ya dalam konteks inisiatif untuk bajet 2023 ini. Jadi itu kalau saya boleh sentuh sedikit berkaitan dengan murid. Seterusnya berkaitan dengan infrastruktur juga banyak perkara yang kita ingin tekankan. Namun perkara berkaitan sekolah daif sebagai contoh. Walaupun kita telah laksanakan sebelum ini memang dah ada peruntukan berkaitan dengan sekolah daif, cuma kita memohon agar dapat ditingkatkan di mana kita ingin menyelesaikan khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan sekolah yang mempunyai bangunan daif pada skala 7. Pada skala 7 ini maknanya bangunan ini telah disahkan oleh JKR bahawa ianya tidak selamat untuk diduduki. Maka kita nak mohon supaya diberi peruntukan yang agak lebih supaya kita dapat tingkatkan kapasiti dan juga tingkatkan usaha-usaha untuk menyelesaikan perkara berkaitan dengan bangunan daif di sekolah-sekolah ini. Itu antara perkara berkaitan infrastruktur yang kita sentuh. Namun begitu, walaupun ada 11, tak bermakna kita dalam sepanjang bajet kita 11 itu saja. Itu that one I want to make it very clear. Ada perkara-perkara yang memang telah menjadi perkara yang kita sentuh setiap tahun, yang kita sentiasa tambah baik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, bantuan awal persekolahan. Kalau dulu
bantuan awal persekolahan ini RM100 untuk seorang murid. Namun kita mulai tahun ini kita telah mohon dan diluluskan dalam bajet lepas untuk ditingkatkan kepada RM150. Jadi kita ingin melihat sekiranya ada penambahbaikan untuk perkara-perkara berkaitan dengan bantuan pada murid ini, tentunya ianya dapat membantu ibu bapa dalam menghadapi sesi persekolahan yang akan datang.